Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama berkumpul di dalam dewan kuliah kita ini bagi kita bincang sedikit sebanyak berkaitan dengan ilmu. Seperti mana yang kita maklum dalam proses usaha menjadikan kita ini sebagai penuntut ilmu hari demi hari. Pertama sekali saya nak sebut yang mana kuliah kita akan berlangsung selama 1 jam setengah insya-Allah. Jadi mungkin dalam tempoh 1 jam suku saya akan sampaikan tazkirah, dan 15 minit yang berbaki saya buka kepada sesi soalan sekiranya ada. Bagi yang mungkin segan nak tanya soalan secara lisan, boleh sediakan tulis dan hantar di hadapan ini dalam kertas sebagai contoh, supaya dapat kita bincang dan kupas secara bersama. Tajuk perbahasan kita pada pagi ini, seperti yang tuan-tuan lihat di hadapan itu, adalah berkaitan dengan 3 jenis salat, iaitu yang pertamanya salat fajar, keduanya salat duha, dan yang ketiganya adalah salat witir. Sebelum kita pergi panjang kepada satu persatu perbahasan berkenaan dengan 3 salat tersebut, saya suka nak ulas berkaitan dengan salat itu sendiri terlebih dahulu. Dari sudut definisi salat atau maksud salat yang sebenar, yang mana daripada penghayatan kita terhadap maksud salat, kita akan jelas apa yang terdapat dalam keseluruhan intipati salat. Tak kira sama ada salat yang kita buat itu adalah salat fardu atau sunat, salat seorang diri atau berjamaah, tetapi setiap kali kita memahami maksud salat yang sebenar, kita akan hayati satu demi satu apa terdapat di dalam salat. Pertama, salat ni terbahagi kepada 2 maksud. Yang pertama, maksud dari sudut bahasa, dan yang kedua dari sudut istilah para ulama fiqh. Dari sudut bahasa, secara jumhur para ulama menyebut salat membawa erti doa. Salat membawa erti doa. Kerana apa para ulama menyatakan dari sudut bahasa salat bermaksud doa? Kerana doa ni terhimpun dalam keseluruhan perbuatan salat. Dalam keseluruhan salat, kalau kita teliti dan hayati, kita akan dapati salat ni dipenuhi dengan doa kepada Allah. Saya ambil satu contoh. Sebaik kita mengangkat takbiratul ihram, apa yang kita baca pertama sekali, hadirin hadirat? Selepas kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca apa? Itu jawapan. Kita baca doa iftitah. Iftitah atau istiftah, kedua-duanya betul. Iftitah atau istiftah. Iftitah ni permulaan. Istiftah kita minta supaya Allah membuka. Itu maksudnya. Dan kedua-duanya betul. Dalam bahasa mudah, kita mula sahaja salat, ia telah dimulakan dengan bacaan doa.
Tetapi ramai terlepas pandang itu adalah satu doa, kerana bacaan yang dia baca tu adalah bukan secara unsur meminta sangat. Kerana doa ni tak semestinya minta. Kadang-kadang doa ni dari sudut menyebut nama Allah atau memuji Allah pun dianggap sebagai doa juga. Sebab itu kita selalu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sehingga selesai. Yang itu walaupun dikategori sebagai doa iftitah, tetapi dia tidak ada talab, tidak ada unsur permintaan. Cuma kalau kita nak cari juga satu doa yang memang jelas ada unsur permintaan, ada dalam hadis yang sahih daripada Nabi SAW, sebaik Nabi angkat takbir, Nabi membaca doa iftitah dengan sebutan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Nampak? Bila kita baca macam tu, dia baru timbul perasaan. Angkat takbir Allahu Akbar, kita kata, Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana kau telah jauhkan antara timur dan juga barat. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosa sebagaimana kau bersihkan baju yang putih daripada kotoran. Ya Allah, kau cucilah, bersihkan dosa-dosa aku ini dengan air, dengan salji dan dengan kesejukan. Nampak? Jadi bila kita angkat takbir, doa itu permintaan kita yang terawal. Dan ini Nabi baca sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat tanya, Ya Rasulullah, ma sukutuka baina takbiri wal fatihah. Wahai Rasulullah, apa yang awak buat semasa awak diam selepas takbir dan sebelum fatihah? Antara takbiratul ihram dan juga fatihah, para sahabat tengok Nabi diam. Lalu mereka tanya, Nabi buat apa? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membaca Allahumma ba'id baini itu tadi. Nampak? Yang ni adalah doa iftitah. Selepas doa iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah selaku rukun yang pertama. Dari sudut rukun qawli yang kedua. Selepas takbiratul ihram, datangnya bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ada 7 ayat. Dan daripada 7 ayat ini, hanya ada satu sahaja doa, iaitu doa pada ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Dan doa pada ayat yang ke-6 ini menariknya kerana ia terbit dan ia datang selepas 5 pujian dilakukan kepada Allah. Kelima-lima ayat sebelum sebutan Ihdinas siratal mustaqim, kesemuanya itu puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji Allah. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesemua kelima ini adalah puji Allah. Dan selepas puji Allah 5 kali, baru seorang hamba minta sesuatu pada Allah. Ini adab yang ulama letak. Sebelum nak minta sesuatu daripada Allah, puji Allah terlebih dahulu. Itu lebih dekat untuk Allah memberikan kepada hamba-hamba dia. Kadang-kadang kita pun manusia macam tu juga. Kita nak sesuatu daripada seseorang, bukan main kita puji dia. Awak baik, awak segak, awak cantik, awak kacak. Pukul 10.30 malam, seorang anak kata kepada mak dia, Mak nampak lawa malam ni. Mak dia kata, apa lawanya, aku pakai baju kelawar je ada lah, dia kata. Rupanya anak dia nak mak dia buat air Milo. Jadi nampak dia nak air Milo, tapi dia puji mak dia terlebih dahulu. Jadi itu menandakan, hadirin hadirat, bahawasanya adab pertama dalam doa puji Allah. Tapi poin yang saya nak cerita, dalam Al-Fatihah pun ada doa. Al-Fatihah dibaca dalam salat, wajib dalam salat, dan dalam Al-Fatihah ada doa.
Selepas kita baca Fatihah, kita membaca ayat-ayat daripada Al-Quran atau surah-surah pilihan. Yang itu tidak ada doa secara spesifik, secara umum lah, melainkan kita baca ayat-ayat yang bersifat doa. Kemudian kita rokok, dan di dalam rokok ada doa juga. Tetapi ramai yang tidak perasan hakikat ini, kerana bacaan yang kita pilih itu tak bersifat doa. Saya sebut ada lebih kurang 6 bacaan yang sabit dan warid daripada Nabi SAW yang baginda baca ketika rokok. Yang pertama, seperti kita hafal Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Yang ni pertama. Yang kedua, ada satu riwayat yang menyebut tidak ada perkataan wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim sahaja. Dan yang ketiga, Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Nampak? Yang ni bacaan yang ketiga. Yang keempat, Subhanazil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Yang ni bacaan yang keempat. Yang kelima paling panjang, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa izami wa asabi. Dan bacaan ni kalau kita hayati untuk yang kelima ni tadi, Ya Allah, laka raka'tu, aku rokok tunduk kepadamu. Wa bika amantu, denganmu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepada kamu aku berserah diri. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa izami, sedang tunduk pada kamu pada saat ini pendengaran aku, penglihatan aku, otak-otak aku, otot-otot aku, dan keseluruhan tulang belulang aku. Yang ni kita baca di dalam rokok. Dan yang keenam adalah bacaan yang singkat, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Dan dalam keenam bacaan ni, di hujung sekali ni, bacaan yang keenam tadi ada doa. Subhanakallahumma rabbana, maha suci kamu ya Allah, wahai Tuhan kami. Wa bihamdik, segala puji bagimu. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Jadi dalam bacaan ayat yang keenam tadi ataupun riwayat yang keenam tadi adanya doa. Dan daripada hadis tersebut, yakni bacaan yang keenam tadi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujah menggunakan hadis tersebut. Bagi beliau berbeza pendapat dengan guru beliau, Imam Malik bin Anas. Imam Malik kata makruh baca doa dalam rokok, kerana rokok bukan tempat doa, tapi rokok tempat kita membesarkan Allah. Ini pandangan Imam Malik. Tempat doa, kata Imam Malik, adalah sujud. Rokok tempat kita memuliakan dan membesarkan Allah. Tapi Imam Syafi'i kata tidak. Bahkan dianjurkan seseorang berdoa ketika rokok, kerana ada hadis tersebut, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Maha suci kamu ya Allah, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, ya Allah kau ampunkanlah aku. Jadi Imam Syafi'i berdalilkan dengan zahir hadis yang menunjukkan bahawasanya Rasulullah membaca doa di dalam rokok. Maknanya dari sudut keharusan boleh, tapi keutamaan di dalam sujud. Itu maksudnya. Kemudian kita pun i'tidal, Rabbana lakal hamdu, tidak ada doa secara khusus. Kemudian kita sujud. Dan sujud ni adalah teras doa. Induk bagi doa adalah ketika sujud bagi seorang hamba di dalam salat. Ini kalau kita tengok ada dua hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'a aw sajida, fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi rabb, wa amma as-sujudu fa'aksiru fihi bid-du'a. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, dilarang membaca Al-Quran ketika rokok ataupun ketika sujud.
Wa amma ruku', adapun ketika ruku' fa'azzimu fihi rabb, agungkan Allah. Wa amma sujudu fa'aksiru fihi bid-du'a, adapun ketika sujud maka perbanyakkan padanya untuk kita berdoa. Itu antara satu hadis. Dan satu hadis lagi adalah riwayat Imam Muslim juga. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru du'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhan adalah ketika dia sedang bersujud, maka perbanyakkan doa ketika sujud. Sebab itu kita kalau boleh berdoa dalam sujud, kita dianjurkan untuk berdoa. Walaupun kita tahu sebahagian kita ini masih membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, yang itu pun tidak ada masalah. Cuma dia pun hakikatnya adalah bentuk zikrullah, tapi dia tidak bersifat meminta. Talab tu tidak ada. Dia sekadar kita Maha suci Tuhan yang maha tinggi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah. Dia para ulama ni bahas kenapa, daripada mana asal usul sebutan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi dan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Mereka kata Subhana Rabbiyal Azim tu diambil berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka tasbihlah dengan nama Tuhan kamu yang maha azim. Manakala dalam Subhana Rabbiyal A'la pula, mereka kata berdasarkan firman Allah dalam suratul A'la, sabbihisma rabbikal a'la, ayat tu. Jadi dia ambil Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi, dibaca di dalam keadaan kita yang paling rendah sekali di atas muka dunia. Kepala kita menyungkur ke tanah, lalu kita baca maha suci Allah yang maha tinggi. Tapi selain daripada itu, Nabi juga SAW membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli juga di dalam sujud, sama seperti rakaat tadi. Ada satu lagi bacaan yang agak panjang juga, yang ni saya sekadar kongsikan. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu antara bacaan Nabi, tapi masih belum ada doa lagi. Maksud saya doa dari makna permintaan. Lalu ada riwayat yang menyebut Nabi membaca Allahumma ghafirli zambi kullah, diqqahu wa jullah, awwalahu wa akhirah, wa sirrahu wa alaniyatah. Yang ni doa, yang ni minta pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku keseluruhannya, dosa kecil, dosa besar, yang dibuat secara terangan atau yang dibuat secara tersembunyi, yang dulu dan yang akan datang, kau ampunkanlah dosa-dosaku. Ini adalah satu permintaan hamba kepada Allah ketika sujud. Dan satu lagi doa yang ini agak panjang, diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, dia sebelum riwayat hadis ni, beliau kata, suatu malam aku bangun malam dalam keadaan tengok Nabi tidak ada di sebelah. Lalu dia mencari, dan dia mencari ketika itu Aisyah kata dia memegang tapak kaki Nabi atau kaki Nabi, dan baginda pada ketika itu dalam keadaan bersujud. Dan kata Aisyah, aku mendengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keredaan ataupun aku memohon perlindungan dengan redamu daripada murka-Mu. Aku mohon perlindungan dengan sifat maafmu daripada hukuman dan seksaanmu. Dan aku mohon perlindungan daripadamu terhadap diri kamu sendiri, ya Allah. Aku tak mampu menghitung pujian kepadamu. Kamu adalah seperti mana yang kau sendiri memuji dirimu. Yang ini antara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud.
Kemudian Nabi bangun, dan Nabi bangun duduk di antara dua sujud. Yang ini bacaannya pelbagai. Ada yang seperti kita selalu baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini itu. Dan ada juga yang ringkas sedikit daripada itu, Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Jadi duduk antara dua sujud juga ada doa. Kemudian kita sujud balik dan kita bangun. Begitulah rakaat yang berikutnya sehingga menghampiri salam. Dan di penghujung itu ulama-ulama bahas, ada satu doa yang mustajab selepas tasyahud akhir sebelum kita memberi salam. Ini di dalam salat merujuk. Selepas tasyahud akhir sebelum kita memberi salam. Mereka mengatakan perbahasan ini kerana ada beberapa riwayat yang tunjukkan kepada perkara tersebut. Pertama adalah riwayat daripada riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu du'ain asma'?" Wahai Rasulullah, doa apa yang paling Allah dengar? Maka Nabi jawab, "Fi jawfil lail," doa pada pertengahan malam. Dan kemudian Nabi bagi tahu, "Wa fi duburi kulli salawatil maktubat," pada penghujung setiap salat-salat fardu. Lalu ulama fiqh dan ulama hadis, mereka berbeza faham apa maksud penghujung salat. Bila Nabi kata dubur kulli salawatil maktubah, apa maksud dubur di situ? Sedang kita tahu yang biasanya orang sebut kubul dan dubur adalah macam kubul merujuk kemaluan, dubur merujuk ke bahagian punggung. Tetapi sebenarnya tidak pada makna tersebut, tetapi pada makna kubul bahagian hadapan badan, dubur bahagian belakang badan. Nampak? Sebab itu dalam surah Yusuf, tuan-tuan akan tengok peristiwa seorang wanita yang dikenali isteri pembesar Mesir itu, yang orang kita sebut sebagai Zulaikha atau Zalikha itu. Sebenarnya ada riwayat yang menunjukkan fa in qudda min kuburihi qudda min duburihi. Itu maknanya kalau baju terkoyak, baju Yusuf terkoyak daripada belakang, maka yang salah perempuan ni. Tapi kalau baju Yusuf terkoyak min kubulih, daripada bahagian depan, yang salah adalah Nabi Yusuf ni. Dia kata sebab kalau bahagian depan terkoyak baju, kita boleh cabut. Tapi kalau bahagian belakang, macam mana cara kita nak tarik secara kuat sampai tercabut, melainkan orang lain yang cabut. Jadi penggunaan dubur di situ adalah bahagian belakang badan. Nampak? Bukan merujuk kepada makna dubur atau mengikut sebahagian pandangan. Baik. Jadi bila Nabi SAW sebut doa yang mustajab atau yang didengari adalah pada penghujung salat fardu, dubur kulli salawatil maktubat, maka ulama beza faham. Ada yang kata maksud dubur di situ adalah selepas salat. Selepas salat, yakni setelah memberi salam. Tapi sebahagian ulama lain mereka kata adalah sebelum memberi salam, yakni selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Inilah pandangan yang dipegang dan disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan juga tok guru beliau, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bahkan kata Ibn Taymiyah, duburu kulli syai'in minhu, dubur bagi setiap sesuatu adalah sebahagian daripada dia, bukan di luar dia. Macam kalau kita kata, di manakah punggung ayam? Dalam ayam ke, ataupun pada tubuh ayam tu ke, ataupun di tepi dalam reban dia? Macam kita duduk selama 1.5 jam dengar kuliah pagi ni contoh. Kemudian kita turun bawah, kemudian kita naik atas balik. Kenapa nak naik balik? Tertinggal punggung di kerusi. Ada ke logik macam itu? Contoh. Jadi kita kata ni tidak tepat. Maknanya kalau kita kata dubur daripada kita adalah bahagian daripada kita lah, maknanya dia akan pergi ada bersama kita. Dia tak ada di luar kita, tapi dia ada pada tubuh kita. Jadi sebab itu sebahagian ulama mereka kata yang tepat adalah penghujung salat fardu, bukan di luar salat, penghujung salat fardu. Jadi ini salah satu pandangan. Kalau ada orang nak praktikkan, Ustaz, kalau dua-dua saya nak baca boleh tak? Dipersilakan. Maknanya sama ada dia nak baca, dia nak mengamalkan dengan kedua-dua pendapat. Kerana ada riwayat juga menyebut selepas salat, yakni selepas salat Nabi beristighfar dan seumpamanya, dan membaca zikir-zikir tertentu. Baik. Lalu
ada satu bahasan apa yang kita patut baca pada penghujung solat tersebut, yakni selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Maka disebut oleh para ulama bahawasanya ada hadis yang menyebut Nabi minta perlindungan daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab kubur, daripada azab neraka, fitnah hidup, fitnah mati, dan aku mohon perlindungan daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ni antara permintaan Nabi yang dibaca selepas tasyahud sebelum memberi salam. Dan ada satu lagi bacaan yang diajar oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal. Dan Nabi, sebelum Nabi nak ajar sesuatu pada Muaz, Nabi pegang kedua tangan Muaz dan Nabi kata, wallahi ya Muaz, inni la uhibbu. Demi Allah wahai Muaz, aku sayang kepada kamu. Kemudian Nabi, bila Nabi buat macam tu, bila sebut yang dia sayang kepada Muaz, benda yang Nabi nak sampaikan tu, Muaz akan lebih fokus nak dengar dan dia akan lebih mudah terima sebab Nabi pegang tangan dia dan Nabi mengatakan Nabi sayang dia. Jadi dia mudah untuk terima. Lalu Nabi kata, ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin min an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Muaz, jangan sesekali kamu meninggalkan di penghujung setiap salat kamu daripada kamu membaca, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa ingat kamu, sentiasa zikir kepada kamu, sentiasa syukur kepada kamu, dan sentiasa elok dalam beribadah kepada kamu. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian ada satu lagi pula riwayat daripada daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Abu Bakar ni dia tanya soalan kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang boleh aku baca dalam solat. Nampak? Yang ni hebat sahabat-sahabat. Mereka kalau tanya soalan, fokusnya mesti nak tambah amal soleh. Nampak? Kalau tak tambah amal soleh pun, fokus mesti tanya soalan nak tambah ilmu. Macam dalam Quran, tuan-tuan tengok semua ayat yang merujuk kepada yas'alunaka. Cuba tengok dalam Quran. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Yas'alunaka 'anil yatama wa yas'alunaka 'anil anfal wa yas'alunaka 'an sekian. Mereka tanya kamu. Siapa mereka tu? Para sahabat. Semua pertanyaan tu adalah tanya nak tambah ilmu. Dan ini contoh dia, Abu Bakar dia tanya soalan, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang boleh aku baca dalam salat. Jadi kita bagaimana? Kalau kita jumpa ustaz-ustaz ataupun jumpa ahli ilmu ataupun jumpa mana tokoh ulama, macam mana bentuk soalan kita? Adakah kita nak tanya ustaz, umur ustaz berapa? Takkan macam tu. Ustaz dah kahwin ke bujang lagi? Takkan gitu. Yang ni tak payah jadi ustaz pun kita boleh tanya. Jadi patut tengok kepada soalan ni kepada menambahkan ilmu dan menambahkan amal soleh. Lalu Nabi kata kepada Abu Bakar, kul, katakanlah dan bacalah kamu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak, dan tidak ada yang mengampunkan dosa selain kamu, ya Allah. Kau ampunkanlah aku dengan pengampunan yang datang dari sisimu, dan kau rahmatilah aku, sesungguhnya kau wahai Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa yang patut kita baca, dan sebahagian ulama sebut dibaca sebelum memberi salam. Tetapi hadirin hadirat, semua doa-doa ni jika dibaca di dalam salat, hakikatnya dia akan menjadikan salat tu terlebih panjang. Sebab itu saya katakan, bacaan-bacaan doa ni digalakkan dan dituntut ketika kita salat bersendirian, salat seorang diri.
Adapun ketika salat berjamaah, kita tidak dianjur nak melama-lamakan bacaan doa pada tempat-tempat yang saya sebut. Sebagai contoh, imam dalam salat lamakan doa dalam sujud. Nampak? Kadang-kadang makmum di belakang pun fikir, apa lama sangat, kita dah habis subhana rabbiyal a'la 3 kali dah, tapi tok imam tak bangun-bangun lagi. Kita pun tak tahu nak baca apa lagi. Jadi disebabkan kita tak nak timbul kekeliruan itu, menyebabkan masyarakat dia jadi susah, jadi kita kata bagi imam tidak perlu panjang-panjang dalam doa semasa sujud. Macam tu juga bagi makmum. Makmum ni kalau dia tengok imam dah bangun dah, jangan dia terus sujud lagi. Dia kata tak habis doa, tak habis doa, tak habis doa lagi. Jadi sepatut dalam keadaan sedemikian, makmum kalau imam bangun, dia kena terus bangun, kerana pergerakan imam wajib diikuti oleh makmum. Kerana ada nas disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa iza kabbara fakabbiru, wa iza raka'a farka'u fala tarka'u hatta yarka'. Sesungguhnya dijadikan imam tu untuk kita ikut. Apabila imam angkat takbir, terus kita angkat takbir. Apabila imam rokok, terus kita rokok. Jangan kamu rokok sehingga imam rokok. Nampak? Tak boleh mendahului imam dan tak boleh lewat daripada imam. Kena ikut pergerakan imam. Okey. Jadi kemudian daripada kesemua bahasan saya, daripada bacaan doa iftitah sampailah kepada sebelum memberi salam tadi, selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam, maka dapatlah kita gambaran bahawasanya salat dipenuhi dengan doa. Jadi layaklah salat dari sudut bahasa itu definisinya adalah doa. Jadi sebab itu saya antara yang tak setuju, kalaulah selepas salat ada seseorang itu dia bangun daripada saf, mungkin kerana dia ada urusan lain yang perlu disegerakan, lalu tiba-tiba ada jemaah atau ustaz kuliah maghrib tegur. Dia kata orang sekarang asal lepas mayang dia bangun keluar daripada saf, mereka sombong tak nak doa pada Allah. Nampak? Adakah sesuai bagi kita kata orang sombong tak nak doa pada Tuhan, sedangkan semasa dia salat tu, salat dah dipenuhi dengan doa? Jadi sebab tu jangan mudah. Walaupun kadang-kadang kita tak tahu sebab apa dia keluar. Kadang-kadang boleh jadi sakit perut, kadang-kadang boleh jadi ada urusan lain, kadang-kadang boleh jadi sekian dan sekian. Jadi dalam dalam sujud, dalam rukuk akhir tu, dalam sujud akhir tu, daripada doa yang ustaz tadi, kita beri dah doa lain misalnya Allahumma inni as'aluka yang lain-lain yang tidak disebut dalam. Baik, soalan yang baik. Pertama, hadirin hadirat yang dimuliakan, saya sebut sebentar tadi yang ketika sujud adalah waktu yang dianjurkan berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhan adalah ketika dia sedang bersujud, maka perbanyakkan doa. Dan perbanyakkan doa ni, kalau tuan-tuan teliti perkataan ad-doa, ad-doa di situ dari sudut tata bahasa Arab, ia adalah ismul mufrad al-mu'arraf bi alif lam at-ta'rif. Kata nama tunggal yang disertakan dengan alif lam ma'rifah yang membawa makna yang umum. Jadi doa di situ sebenarnya bersifat umum. Dia tidak khusus kepada doa-doa tertentu sahaja, tetapi boleh untuk dibaca apa sahaja doa-doa yang lain, tetapi dengan syarat ia dibuat di dalam bahasa Arab, seperti contoh Rabbighfirli wali walidai, atau Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ataupun Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jadi tidak ada masalah untuk kita mempelbagaikan doa-doa, walaupun doa tersebut boleh jadi tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana keumuman anjuran untuk berdoa, dan doa tu bersifat umum, apa sahaja doa. Jadi jawapan bagi persoalan tuan tadi tu adalah dibolehkan. Baik. Jadi hadirin dan hadirat, berbalik kepada isu kita tadi, maka bila kita sebut keseluruhan salat, majoriti salat dipenuhi dengan doa,
Tak sesuai kalau seseorang tu bila dia beredar selepas salat, kita terus katakan dia ini sombong dengan Allah. Tidak sesuai. Sebab daripada satu sudut, walaupun kita tahu dianjurkan oleh para ulama untuk seseorang yang selepas salat dia tidak terus bangun, sebaliknya dia duduk dahulu dan dia isi duduk dia di tempat salat tadi dengan istighfar, dengan zikir-zikir selepas salat. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Battal rahimahullah, siapa yang banyak dosa lalu dia nak Allah ampunkan dia dengan mudah tanpa dia perlu bersusah payah, hendaklah dia melazimkan dirinya dengan tempat duduk dia selepas salat. Kerana siapa yang masih berada di tempat duduk dia selepas salat, malaikat akan berdoa pada Allah untuk dia, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdis aw lam yakhruj, selama mana dia tidak berhadas dan selama mana dia tak keluar daripada tempat tersebut. Maka dia akan dapat dua doa malaikat, ya Allah ampunkan fulan, ya Allah rahmati si fulan. Nampak? Jadi kita isi masa-masa yang selepas salat tu dengan zikir-zikir selepas salat. Dan kita, saya tak pasti, biasa kebanyakan tempat dia dah ada banting zikir-zikir selepas salat, dan disebut zikir ni riwayat sekian, Nabi baca sekian dan sekian. Jadi kita akan jadi lebih bersemangat menjadikan amalan kita berdalil, berhujah, maknanya berfakta, tepat. Jadi kita waktu tu kita rasa tenang dalam hidup. Orang tak argue dan menepati sunnah Nabi SAW. Baik, saya baru selesai menjelas definisi salat dari sudut bahasa, tapi saya belum masuk dari sudut istilah lagi. Jadi saya nak sebut dari sudut istilah pula, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Hanya ada 4 perkataan sahaja lebih kurang, ataupun 4 sebutan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah definisi salat dari sudut istilah. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tuan-tuan, saya mula kuliah pukul 10. Definisi salat dari sudut bahasa doa 36 minit. Macam mana doa tu satu, yang ni ada 4. Agak-agak berapa minit? Agak-agak tuan-tuan. Jadi tak apa, saya ringkaskan dan saya akan fokus kepada tajuk utama kita sebenarnya, insya-Allah. Jangan risau, kita flow kita insya-Allah akan lebih memahamkan sebenarnya. Saya akan habiskan, saya jarang tak habis tajuk pada masa sesi yang diberikan. Baik. Jadi salat melibatkan ucapan-ucapan, dan ucapan salat ni terbahagi kepada 3 jenis. Pertama, bacaan Quran. Kedua, zikrullah. Ketiga, doa. Kalau tuan-tuan teliti dalam salat, 3 benda ni ada, dan 3 perkara ni bersifat ucapan dan perkataan. Pertama, bacaan Quran. Kedua, zikrullah. Ketiga, doa. Dan bacaan Quran dalam salat ni tempat dia satu sahaja. Ketika apa? Ketika qiyam, ketika berdiri tegak. Sebab di tempat-tempat yang lain tak dibenarkan membaca Al-Quran. Jadi ketika qiyam sahaja seseorang yang mendirikan salat tu membaca Al-Quran. Sebab itu kita baca Al-Fatihah, dan sebab itu kita membaca surah-surah atau ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran. Kemudian zikir pula. Zikir ada dalam salat, dan ada zikir yang wajib, ada zikir yang sunat. Contoh zikir yang wajib dalam salat adalah takbiratul ihram. Bila kita sebut Allahu Akbar, yang ini wajib dibaca. Okey. Dan ada zikir-zikir lain yang sunat, seperti takbir intiqalat, perpindahan daripada qiyam kepada rakaat, daripada rakaat kita sebut sami Allahu liman hamidah menuju ke i'tidal. Itu semua adalah zikrullah. Itu semua adalah zikrullah. Dan dalam salat dia ada doa dari sudut ucapan, dan saya dah sebut panjang lebar tadi doa-doa tersebut dan di manakah tempat-tempat doa. Kemudian selesai ucapan-ucapan, kita nak pergi kepada perbuatan-perbuatan. Dalam salat ni juga melibatkan perbuatan anggota badan. Kalau tuan-tuan tengok, perbuatan anggota badan ni disebut sebagai al-arkan al-fi'liyah, rukun fi'li.
Dan rukun fi'li dalam salat ni secara umum dia ada 7. Maknanya kalau tuan-tuan tengok, rukun qalbi, niat, 1. Rukun qawli ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, baca Fatihah. Ketiga, tasyahud akhir. Keempat, selawat ke atas Nabi pada tasyahud akhir. Dan kelima, salam yang pertama. Jadi 5 campur 1 jadi 6. Maka baki itu semua adalah rukun fi'li. Berdiri tegak, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Dan disertakan dalam setiap rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud tadi, disertakan pula dengan tumakninah. Dia mesti duduk secara tenang, rokok secara tenang, i'tidal secara tenang. Begitulah contoh dia. Jadi perbuatan salat ni ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib adalah semua rukun fi'li. Yang sunat-sunat tu adalah contohnya dianggap sebagai sunat hai'ah sahaja, ataupun ada juga sunat ab'ad di dalam salat. Antara contoh sunat ab'ad di dalam salat adalah duduk pada tasyahud awal. Duduk tahiyat awal tu sunat ab'ad. Jadi kalau untuk imam ni dia bangun dalam keadaan dia tak duduk tahiyat awal, maka dia ditegur dan dia sepatutnya membuat sujud sahwi sebelum memberi salam. Manakala sunat hai'ah pula contohnya adalah seperti salam yang kedua. Seseorang apabila memberi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai dah salat dia memberi salam yang kedua itu, maka kita katakan itu adalah sunat hai'ah di dalam salat. Contoh perbuatan yang merupakan sunat hai'ah. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan, salat dimulakan dengan takbir. Muftatahatun bil takbir. Bila disebut salat dimulakan dengan takbir, takbir di sini merujuk kepada takbiratul ihram. Kerana takbir dalam salat ni dia ada 2. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intiqalat. Takbiratul ihram, kenapa dia dinamakan sebagai takbiratul ihram? Tuan-tuan biasa dengar tak pakai sebutan ihram, perkataan ihram? Kita biasa dengar orang kata niat ihram nak pergi Mekah, ataupun pakaikan ihram bagi lelaki. Jadi apa dia ihram? Maka kita kata ihram ni daripada perkataan mengharamkan. Dari sudut semua perkara, ucapan dan perbuatan yang sebelum kita angkat takbir dia halal, tapi selepas kita angkat takbir dia haram. Contoh, sebelum angkat takbir halal makan, tapi selepas angkat takbir dah tak boleh makan KFC. Jadi walaupun KFC tu bukan haram, dia halal, tapi selepas kita angkat takbir, kalau kita makan KFC, perbuatan tu jadi haram. Sebelum angkat takbir boleh sembang orang sebelah. Kita kata, Ji apa khabar? Dia kata sihat, Alhamdulillah. Tapi selepas angkat takbir, kalau contoh ada orang dia tanya soalan, Ji apa khabar? Lepas tu haji tu tak jawab. Haji tu angkat takbir, Allahu Akbar, saya sihat, Alhamdulillah. Yang ini kita kata haram perbuatan tersebut. Sebab sebelum, kalau dia jawab sebelum angkat takbir, halal. Boleh bagi dia jawab sebelum angkat takbir yang dia sihat. Tapi bila lepas dia angkat takbir, perbuatan tu jadi haram. Maknanya takbiratul ihram mengharamkan perkataan dan perbuatan yang sebelum tu halal, tapi dia menjadi haram setelah takbir tersebut. Sebelum angkat takbir boleh makan minum, boleh berjalan-jalan, boleh bersembang, berbuat, tapi lepas angkat takbir dah tak dibenarkan. Manakala takbir yang kedua adalah takbir intiqalat, takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Kan tuan-tuan selepas qiyam tu, dan lepas baca surah, tuan-tuan daripada diri tegak nak pergi ke rokok kan. Jadi Allahu Akbar rokok. Kemudian daripada i'tidal nak menuju ke sujud, Allahu Akbar. Daripada sujud duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Itu takbir juga, tapi takbir perpindahan, takbir intiqalat dia panggil dalam bahasa Arab. Baik. Waqf ya. Memberhentikan solat maksudnya? Dia membatalkan sembahyangnya. Okey baik. Ini pun satu soalan yang baik dari sudut
seseorang yang mana dia telah mengangkat takbiratul ihram, kemudian dia memberhentikan semula salat dia dari sudut dia membatalkan salat. Saya sebut satu perkara begini, kalau itu adalah salat fardu, maka haram bagi dia membatalkan salat tanpa sebab. Haram bagi seseorang yang telah masuk ke dalam salat memberhentikan atau membatalkan salatnya tanpa sebab, merujuk kepada salat fardu. Adapun salat sunat, ulama beza pandangan. Kerana ada satu hadis yang menunjukkan tentang ada orang yang sedang puasa sunat, tapi bila diberikan kepadanya susu, diberi pilihan. Kalau dia nak minum, boleh. Dia kata, setiap daripada kita adalah amiru nafsih, ketua pada diri dia. Jadi dia nak buka buat puasa boleh, dia nak tahan, nak kekal pun boleh. Jadi maksudnya di situ, kalau untuk puasa wajib, tak boleh kita semata-mata batalkan puasa wajib. Tapi kalau puasa sunat, kalau hari ini kita puasa pukul 10, masih puasa lagi, tiba-tiba pukul 11 orang ajak makan nasi kambing pula. Jadi waktu tu kita kata, ustaz boleh tahan ni nasi kambing, jadi kita batalkan puasa kita sebab nasi kambing tu. Ialah bukanlah kata nasi kambing tu lebih daripada Tuhan, tapi menunjukkan dia puasa sunat. Jadi macam tu. Jadi balik kepada isu salat wajib, sama juga dia punya perumpamaan dia, bahawasanya selama mana yang wajib diberhentikan atau dibatalkan tanpa sebab, hukumnya adalah haram. Kerana para ulama berdalilkan dengan firman Allah, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu membatalkan amalan kamu. Tapi sebenarnya kita lebih cenderung untuk salat sunat pun macam tu juga. Tambahan kalau dia telah didirikan. Kami di Pejabat Mufti ada jawab isu ni berkaitan dengan salat sunat yang didirikan sebaik sahaja azan iqamat berkumandang. Kan ada orang dia bawa angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba iqamat. Nampak? Kan ada hadis yang menyebut iza uqimatis salah, apabila didirikan salat, fala salata illa al-maktubah, tidak ada salat melainkan salat fardu. Tapi dia ni dah semayang dah tadi. Lepas dia semayang, terelok dia semayang, tiba-tiba kawan tu qamat. Takkan dia nak berhentikan sebagai contoh? Maka kita memilih untuk gabungkan pandangan ni. Kita kata boleh untuk dia ini meringkaskan salat tersebut, maknanya bacaan-bacaan yang penting, selama mana dia yakin dia akan sempat takbiratul ihram bersama imam dari sudut dia muafiq. Macam tu. Tapi kalau dalam keadaan dia nak muafiq bersama imam, maka dia bolehlah memberhentikan salat dia. Tapi merujuk kepada soalan puan tadi, secara umum kalau salat tu adalah salat wajib, haram bagi dia untuk dia membatalkan tanpa ada sebarang sebab. Wallahu a'lam. Saya nak tambah je tak? Ya. Imam tu takbir, kita pun takbir, tiba imam berhenti. Imam berhenti maksudnya? Tiba dia berhentikan salat, dia takbir bang. Macam mana kita sebagai makmum? Makmum ikut perbuatan imam sebenarnya. Makmum ikut perbuatan imam. Sebab kalau imam memberhentikan salat, ini memaknakan imam telah batal salat. Maknanya perubahan niat mengeluarkan seseorang daripada salat. Kalau kita belajar fiqh, antara perkara yang membatalkan salat adalah taghayyurun niyah, perubahan niat. Jadi asal dia dah takbiratul ihram, maknanya dalam mazhab Syafi'i, niat tu disertakan bersama dengan takbiratul ihram. Bila kita angkat Allahu Akbar, dah ada niat waktu itu. Jadi bila dia tiba-tiba batalkan, maknanya berlaku perubahan niat sehingga dia membatalkan salat, maka dia bukan berada dalam keadaan salat. Dan kalau dari sudut fiqh, menjadi syarat salat berjamaah ni, syarat sah makmum mengikut imam adalah dia mesti tak tahu yang imam salat dia telah batal. Jadi kalau dia tahu salat imam batal, tak sah dia ikut. Jadi kalau dia tengok salat imam dia batal sebab imam dia tadi dah masuk kemudian keluar balik, jadi dia tak boleh ikut dah waktu tu. Jadi dia pun kena keluarkan diri dia daripada salat sehingga imam memulakan semula salat. Dia sama kes kalau kita semayang, tengok salat imam tu dia dah batal, sama ada disebabkan hadas apa semua, lalu implikasi dia jemaah selepas salat imam buat pengumuman, tuan-tuan semua, untuk makluman salat saya tadi tak sah sebab saya ni terkentut tadi semasa sembahyang. Waktu itu keadaan macam ni, jemaah semua tak perlu risau sebab semua jemaah salat dia sah. Sebab jemaah ikut dia dalam keadaan tak tahu yang dia ni salat dia batal. Tapi kalau dia buat pengumuman, tuan-tuan
untuk makluman, salat saya tak sah sebab saya ni tadi hadas, saya kentut dalam semayang. Lepas tu jemaah kata, kami memang tahu pun ustaz punya semayang tak sah, maka kami ikut juga. Yang ni semua makmum tadi terbatal semayang dia, sebab dia ikut imam dia dalam keadaan dia tahu imam dia salat telah terbatal. Ini in case dalam keadaan situasi yang tertentu lah. Baik, jadi balik kepada isu kita ini tadi, hadirin hadirat, wa mukhtatamatun bitaslim, dan salat diakhiri dengan salam. Dan salam di sini merujuk kepada salam yang pertama, bukan salam yang kedua, salam yang pertama. Dan seringkas-ringkas salam yang menamatkan salat adalah Assalamualaikum sahaja. Assalamualaikum dah membawa erti memadai bagi salat untuk tamat. Dan sebab itu sebahagian para ulama dia bahas, bilakah makmum yang masbuk ni boleh bangun untuk meneruskan saki-baki rakaat salat dia? Adakah selepas imam bagi salam pertama atau selepas imam bagi salam yang kedua? Maka dalam kitab-kitab fiqh sebut ada 3 keadaan. Kalau makmum masbuk, dia bangun nak sempurnakan baki rakaat salat selepas imam bagi salam yang pertama, maka ini dibolehkan sebab salat telah selesai. Tapi Imam Nawawi kata lebih afdal bagi dia ini adalah untuk dia bangun selepas imam bagi salam kedua. Yang ini pendapat Imam Nawawi. Dan keadaan yang ketiga pula, ada sebahagian makmum yang masbuk ni, imam belum bagi salam dia dah bangun. Ini pun masalah juga. Yang ini menyebabkan kerosakan kepada salat dia sebab dia mendahului perbuatan imam. Baik, jadi alhamdulillah selesailah kita tentang definisi salat dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Jadi baru kita akan fokus kepada tajuk kita yang 3 di hadapan ni. Saya masih ada banyak masa lagi, jadi tuan-tuan semua jangan risau sebelum kita buka kepada sesi soalan. Baik, yang pertama, salat fajar. Salat fajar ni adalah nama sinonim atau kata nama lain daripada salat subuh. Dan kedua-dua penamaan ni adalah penamaan yang disebut di dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kata wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana mashhuda. Maknanya fajar tu. Jadi salat fajar. Kemudian ada juga sebutan was-subhi iza tanaffas, subuh. Jadi penamaan subuh dan juga fajar kedua-duanya sabit di dalam nas syarak Quran dan hadis. Jadi kita boleh menyebut salat al-fajar ataupun salat subuh. Kedua-duanya adalah orang kata kedua-duanya adalah penamaan yang tepat dan menepati nas. Baik. Salat fajar adalah salat yang terawal yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim dalam kehidupan seharian dia. Jadi dalam salat ini kita tengok bahawasanya terdapat begitu banyak benefit dan banyak kebaikan yang menenangkan walaupun ia bersifat ringkas. Kalau orang tanya apa beza antara salat subuh dengan salat fajar, maka kita kata tidak ada beza. Tetapi disunatkan sebelum salat fajar ada satu salat rawatib yang muakkad dan paling dituntut, iaitu salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang itulah yang dimaksudkan dalam hadis raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dunia ni. Jadi kita kena tengok. Dan sekarang ini antara patut kita syukur pada Allah, bila subuh kita ni lewat 8 minit dah sekarang. Asal dulu mungkin 6-8 minit, sekarang dah jadi 6-16 dah. Jadi kita tengok 6.26 baru mula semayang. Jadi sebenarnya ada peluang banyak nak tahajud. Kemudian ada peluang banyak untuk kita buat qabliyah subuh tersebut. Dulu mungkin kita tak sempat, tapi sekarang 8 minit dilewatkan. Dia sebenarnya ini adalah perkiraan dari sudut Jabatan Falak se-Malaysia sebenarnya. Kerana adanya orang kata darjah-darjah tertentu yang sebelum ini tersilap, sekarang ini diperbetulkan. Sehingga mereka katakan ada 2 darjah tersilap dan 1 darjah tu bersamaan 4 minit, maka 2 darjah bersamaan 8 minit. Jadi
Majoriti negeri sekarang ni telah menambah 8 minit. Jadi orang kata, sampai bila Ustaz? Apa yang sampai bilanya? Memang itulah dianya akan datang. Memang dia akan jadi 8 minit. Sekarang ni semua ditambah 8 minit. Cuma kalender-kalender ni kadang-kadang dikeluar sebelum orang tu buat pengumuman. Jadi oleh kerana itu di kalender masih belum berubah lagi. Tapi kita kena ikutlah kepada waktu yang ditetapkan. Jadi 2 rakaat sebelum subuh lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Kemudian kita salat subuh. Dan kalau lebih afdal lagi, salat subuh dibuat secara berjamaah. Kerana ada nas daripada Nabi SAW, man salla subha fil jamaah faka'annama salla al-laila kullah. Siapa salat subuh secara berjamaah, pahalanya sama seperti dia salat sepanjang malam. Walaupun malam tadi dia tak bangun pun qiyamul lail, tapi bila Allah takdirkan dia bangun salat subuh dan dia pergi buat secara berjamaah, pahalanya sama seperti dia salat sepanjang malam. Jadi besar, lagi besar daripada salat isyak berjamaah. Salat subuh berjamaah ni lebih besar. Dan ada fadilat antara lain yang menyebut, kata Nabi SAW, man salla al-bardain dakhala al-jannah. Siapa yang mendirikan salat bardain, 2 yang sejuk, dia akan masuk ke dalam syurga. Lalu ulama bahas bahawasanya yang dimaksud dengan al-bardain di situ adalah salat subuh dan juga salat asar, mengikut ulama-ulama hadis. Salat subuh dan juga salat asar. Dan begitu juga banyak hadis lain yang menyebutkan basyiril masya'ina bizzulam bin nuri tami yaumal qiyamah, ataupun basyiril masya'ina fi zulami ilal masjid atau masajid bi anna lahu nur at-tam yaumal qiyamah. Berilah khabar gembira kepada mereka yang berjalan kaki dalam kegelapan malam menuju ke masjid, bahawasanya dia akan mendapat cahaya yang terang benderang di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Lalu ulama kata salat yang dimaksudkan dengan salat dalam kegelapan tu adalah salat subuh dan juga salat isyak. Salat subuh dan juga salat isyak. Ustaz, ya, qoblah subuh ni selepas azan ke, sebelum azan ke, dia ada masa? Okey. Bila kita sebut qabliyah subuh atau salat sunat fajar, iaitu kedua nama yang sama. Tuan-tuan jangan keliru Salat sunat subuh, salat qabliyah subuh, salat sunat fajar, ketiga ini adalah benda yang sama. Saya masih ingat masa saya masih beribu pejabat di Kuala Lumpur, di Bangunan Jawi dulu. Saya masuk ke pejabat dalam pukul 8 pagi. Jadi ada satu panggilan telefon. Saya minta maaf perempuan semua tapi panggilan tu daripada seorang puan lah, seorang perempuan. Dia bangun-bangun, dia makinya saya, tuan-tuan. Dia maki. Saya baru masuk kerja pukul 8, baru lepas paskat, kena maki, tuan-tuan, pagi-pagi. Betul, saya kata, tiba-tiba dia tak ada bagi salam. Dia kata, kenapa ni telefon JAKIM tak angkat, telefon ni tak angkat, ni tak angkat, ni tak angkat. Dia marah. Pukul 8 pagi, mana ada orang masuk kerja lagi? Orang masuk 8.30, 9 contoh. Jadi dia kata pukul 8. Lepas tu saya kata, tapi baguslah puan, pejabat mufti wilayah angkat. Dia kata, ya, saya tak apa soalannya. Saya nak tanya ni, dalam keadaan dia marah, memang kita tahu dia marah. Saya nak tanya, apa beza salat qabliyah subuh dengan salat sunat fajar? Saya kata, Allah, saya ingat soalannya soalan pasal negara ke, masalah ekonomi ke apa ke. Rupanya soalan qabliyah subuh, sunat fajar. Jadi saya kata tak ada beza lah. Secara umum tidak ada beza. Jadi bila kita sebut salat sunat subuh, salat qabliyah subuh, salat sunat fajar, ini sebagai salat rawatib, maka salat rawatib adalah salat yang berwaktu. Jadi waktu ia adalah apabila masuk waktu salat fardu bagi dia. Sebab salat rawatib adalah salat yang terikat dengan salat fardu. Sama ada sebelum yang disebut sebagai qabliyah atau sama ada selepas yang disebut sebagai ba'diyah. Jadi apabila masuk waktu bagi salat fardu tersebut, barulah muncul salat rawatib, yang qabliyah dan yang ba'diyah. Jadi kalau orang tanya, boleh tak lewatkan semayang ba'diyah zuhur pada pukul 4 petang? Jawapan tuan-tuan, boleh tak? Ada waktu lagi ke tak ada waktu? Kalau ada waktu boleh tak? Sebab masih di dalam waktu. Kalau semayang zuhur pukul 4 petang boleh tak? Semayang zuhur pukul 4 petang boleh. Jadi semayang ba'diyah zuhur selepas tu boleh sebab dia masih ada waktu. Jadi dia mengikut waktu yang fardu tu. Dia mengikut waktu yang
fardu. Jadi solat qabliyah subuh tak boleh dibuat sebelum azan subuh, dia mesti dibuat selepas azan subuh. Solat yang dibuat sebelum azan subuh tu solat tahajud, tetapi selepas azan subuh 2 rakaat namanya adalah solat sunat fajar. Dan solat sunat fajar ni atau qabliyah subuh ni hanya boleh dibuat sebanyak 2 rakaat sahaja, jangan melebih-lebih. Kerana ada satu hari pada zaman Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ni seorang tabi'in, iaitu anak murid kepada para sahabat Nabi SAW. Sa'id bin Musayyib ni dia tengok seorang lelaki ni sembahyang qabliyah subuh dipanjangkan rakaat dan dipanjangkan rakaat dan sujud. Lalu Sa'id bin Musayyib dia tegur lelaki tersebut. Dia kata, awak ni jangan buat begini. Kemudian orang tu tanya soalan kepada Sa'id. Dia kata, ya Aba Muhammad, wahai Sa'id bin Musayyib, ayu'azibani Allahu ala salah, takkan Allah nak azab aku ni sebab aku semayang? Dia semayang tadi, semayang qabliyah subuh lebih daripada 2 rakaat. Takkan Allah nak azab aku ni sebab aku semayang kot? Dia kata, aku kan buat benda baik, takkan kena azab. Lalu apa kata Sa'id bin Musayyib? Dia kata, la, walakin yu'azzibuka Allahu ala khilafis sunnah. Betul, Allah tak azab kamu kerana kamu salat, tetapi Allah akan mengazab kamu kerana kamu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Berat dosa bagi orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi suruh buat 2 sahaja, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tak perlu bagi kita nak buat lebih-lebih. Dan nas yang digunakan nak membenarkan kenyataan tersebut adalah firman Allah, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Berilah ancaman kepada mereka yang menyelisihi perkara atau urusan Nabi. Nabi buat sekian, dia selisih. An tusibahum fitnah, akan tertimpa ke atas mereka itu fitnah, atau tertimpa ke atas mereka itu azab yang pedih. Baik. Jadi waktu solat subuh ni dia masuk bila terbitnya fajar yang kedua, tulu' al-fajris sani, atau disebut sebagai al-fajrus sadiq, terbitnya fajar yang benar. Kerana ada fajar ni yang bersifat kazib, nampak macam dah muncul tapi dia tiba-tiba hilang balik, iaitu fajar kazib. Tapi fajar sadiq ni ada waktu dia. Dan penentuan waktu salat sekarang ini kita akan gunakan, kalau ikutnya adalah ikut takwim falak yang kita dah ada, sediakan waktu salat di masjid dan seumpamanya. Dan bagi masyarakat awam, bagi kita ni, penentuan masuk waktu salat ni kita berhajat ataupun kita bergantung kepada berkumandangnya azan di masjid atau di surau-surau. Jadi itu sebagai satu petanda. Jadi kita tengoklah bahawasanya kalau ada azan itu menandakan waktu solat subuh. Dan solat subuh atau solat fajar ni adalah solat 2 rakaat yang didirikan dan dibaca keduanya secara jahar, secara kuat, solat subuh. Dan satu lagi perbahasan dalam mazhab al-Imam Syafi'i yang berbeza sedikit dengan mazhab-mazhab yang lain. Di dalam solat subuh dalam mazhab Syafi'i adanya kunut subuh, iaitu adanya bacaan doa kunut pada rakaat yang terakhir, yakni rakaat yang kedua selepas i'tidal. Maknanya kita rakaat sami Allahu liman hamidah, dan pada waktu itu kita baca Rabbana lakal hamdu, kemudian Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sebagai contoh. Dan doa yang dibaca ketika kunut tersebut adalah diambil daripada doa yang Nabi SAW ajar kepada cucu Nabi yang namanya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sehingga kata Hasan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Rasulullah mengajarkan kepadaku beberapa doa untuk aku baca di dalam salat witir. Maknanya doa kunut tersebut hakikatnya sama juga bacaannya dengan doa kunut witir yang diambil pada sebenarnya daripada bacaan kunut witir. Kita pun tahu biasa pengamalan masyarakat ketika salat dalam bulan Ramadan, yakni salat tarawih, selepas separuh yang kedua itu, yakni separuh yang pertama dah tamat, separuh yang kedua yang berbaki itu biasanya masjid selepas tarawih ada salat witir. Selepas witir tu, masa-masa witir dibaca doa kunut. Itu dia. Jadi sebab itu kita kata dibaca doa kunut ketika solat subuh.
Kerana dalam mazhab Syafi'i berhujah menggunakan beberapa dalil lah yang menunjukkan Nabi SAW berkunut sehingga baginda wafat di dalam salat subuh, seperti yang diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan selain dia daripada kalangan para sahabat. Baik. Kemudian selesai salat fajar, saya nak pergi kepada salat duha. Salat duha ni dari sudut keutamaan salat sunat, dia termasuk dalam salat sunat yang muakkad. Dia kategori salat sunat yang muakkad. Ada salat sunat yang muakkad dan ada salat sunat yang ghairu muakkad. Muakkad ni maksudnya dituntut, ghairu muakkad ni maksudnya dia sunat. Kalau kita buat kita dapat pahala, tapi dia bukanlah satu salat sunat yang amat-amat dituntut ke tidak. Dia sama seperti salat qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib kan, kalau tuan-tuan pergi sebahagian masjid di mana-mana tempat, ada masjid yang selepas azan dia terus qomat. Waktu azan maghrib dia terus qomat, dia tak buat qabliyah maghrib. Walaupun saya secara peribadi, bagi saya baik buat. Kalau buat salat lagi bagus dan dapat pahala daripada tak salat. Satu lagi tambahan pula, kerana ada hadis menunjukkan baina kulli azanaini salatun, di antara dua azan ada satu salat. Maknanya azan pertama adalah azan nak panggil orang datang masjid. Azan kedua adalah iqamat, merujuk kepada nak panggil orang masuk ke dalam saf. Jadi antara azan dan iqamah ada satu salat. Dan ada riwayat lain Nabi SAW kata, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Semayanglah kamu sebelum maghrib, semayanglah kamu qabliyah maghrib, semayanglah kamu sebelum maghrib. Tapi di hujung hadis Nabi kata liman sya'a, bagi siapa yang nak sahaja. Kalau tidak jadi wajib lah, tak ada arahan. Tapi Nabi kata liman sya'a, bagi siapa yang nak sahaja. Jadi dia adalah sunat. Sebab apa saya kata begitu? Sebab satu, kita memberi orang buat semayang sunat pahala kalau kita bagi ruang tersebut kepada orang untuk salat sunat. Dan satu lagi pula, sekarang ni saya sebenarnya saya tak berapa sangat kalau masjid buat macam tu tadi. Sebab apa? Sebab susah kepada orang macam saya ni. Kenapa macam saya ni susah? Sebab kalau saya nak pergi ceramah di masjid tu, saya datang jauh. Bila saya datang jauh, tuan-tuan bayangkanlah kalau orang lepas azan terus qomat, kan habis main cepat. Jadi bila saya datang jauh ni, dia jadi sepatutnya benda tu jadi orang tunggu saya terlampau lama sangat. Jadi dia macam tak sedap pula lah. Tapi kalau dia semayang 10 minit, lepas tu dia qabliyah tu antara lepas azan dan qomat tu 10 minit, terus semayang 10 minit, lepas tu doa 10 minit, lepas tu semayang ba'diyah 10 minit. Jadi kat 40 minit juga saya jimat. Saya tak adalah kelang kabut sangat nak apa semua itu ni. Itulah. Tapi berbalik kepada isu solat yang kedua ni adalah solat duha. Solat duha termasuk dalam kategori solat sunat muakkad, hadirin hadirat yang dimuliakan. Iaitu dia dituntut sehingga ada nas daripada Nabi SAW, daripada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dia beritahu, awsani khalili bisalas, kekasih aku telah bagi pesanan kepada aku dengan 3 benda. Siapa dia kekasih Abu Hurairah? Rasulullah SAW. Dia kata kekasih aku ni telah bagi aku pesanan 3 perkara. Yang pertamanya dia kata siyamu salasi ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari daripada setiap bulan. Puasa 3 hari daripada setiap bulan. Dan puasa itulah sebahagian ulama kata dia adalah puasa hari putih, ayyamul bid, hari-hari putih, iaitu 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan. Dan 13, 14, 15 ni ikut kalender hijrah ke kalender masihi? Kalender hijrah. Dia bukan ikut kalender masihi, kalender hijrah. Dan kenapa dinamakan sebagai hari-hari putih? Kerana 3 hari tersebut adalah tempoh bulan mengambang penuh. Bulan tu adalah bulan penuh. Cuba tuan-tuan katakanlah pada minggu depan tuan-tuan tengok malam, tengok bulan bulat, maknanya putih ataupun mengambang penuh. Dan cuba tuan-tuan balik rumah tengok kalender, berapa hari tersebut, berapa tarikh tersebut. Mesti tuan-tuan akan perasan, tak 13, 14, tak 14, 15. Dia akan jadi dalam tempoh tersebut. Jadi 13, 14, 15 ni kita kata adalah puasa pada hari-hari putih. Dan Nabi SAW kata siapa puasa pada hari-hari tersebut, dia dapat pahala puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Sama seperti puasa apa? Puasa 6 Syawal.
Siapa puasa pada hari putih setiap bulan, maka akan dia dapat puasa sepanjang tahun. Lalu ulama pun bahas, antaranya Izzuddin Ibn Abdus Salam yang wafat pada tahun 660 Hijrah, dalam kitab beliau Maqasidus Shaum. Dia ambil contoh, puasa 3 hari sebulan. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. 12 kali 3, 36. Jadi setiap amalan yang kita buat akan digandakan 10 kali ganda. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha, kata Allah. Siapa yang buat satu kebaikan, dia akan dapat 10 ganjaran pahala. 36 kali 10, 360. Dan kalender hijrah ada 360 hari. Setahun 360 hari dalam kalender hijrah. Jadi sebab itu kita tengok bahawasanya siapa yang puasa pada hari-hari putih ni, dia dapat benefit tersebut. Sama juga dengan puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal ni dilakukan setelah apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan berapa puluh hari? 30 hari. 30 campur 6, 36 kali 10, 360. Jadi menyamai jumlah setahun, hari dalam setahun mengikut kalender hijrah. Inilah disebut sebahagian para ulama. Kemudian hadirin hadirat, kata Abu Hurairah, wa raka'atai duha, dan kekasih aku tu pesan kepada aku untuk buat raka'atai duha, 2 rakaat duha. Nampak? 2 rakaat duha adalah seringkas-ringkas rakaat bagi salat duha. Yang paling afdal 8 rakaat. Bilangan rakaat salat duha yang paling banyak 12 rakaat. Tetapi yang afdal 8 rakaat. Bila kita kata yang afdal 8 rakaat, adakah semestinya sentiasa afdal tu kepada setiap individu dan keadaan? Jawapannya tidak. Macam saya sebut contoh, ulama bahas, nak pergi masjid jalan kaki lagi afdal ke atau naik kenderaan lebih afdal? Maka mereka kata jalan kaki lagi afdal. Okey, kalau saya pergi ngajar di masjid, saya beramal dengan hadis tersebut ataupun beramal dengan pandangan tersebut, jalan kaki lagi afdal hadir ke masjid. Saya daripada rumah saya Berjaya, contoh, saya pergi kuliah ke masjid Al-Akram Datuk Keramat contoh. Jadi sampai ke Datuk Keramat, pukul berapa agak-agak tuan-tuan saya sampai? Kata tak semesti subuh esok, kaki dah cabut pun belum tentu sampai lagi. Jadi sebab itu kita kata hadirin hadirat, dia berbeza ikut individu. Maknanya kalau bagi jemaah yang berdekatan dengan masjid, boleh jadi yang afdal bagi dia jalan kaki. Tapi bagi yang jauh ataupun yang rumah dekat, tapi dia fikir, kalau aku jalan kaki nanti berpeluh-peluh, badan jadi bau busuk, jadi tak wangi, orang akan mengganggu semayang. Jadi dia fikir benda tu, maka yang afdal bagi mereka pula adalah mereka itu berjalan, menaiki kenderaan. Jadi sama juga, kalau 2 rakaat duha ni ataupun 8 rakaat duha ni kita kata afdal, betul, yang secara umum yang paling afdal 8. Secara umum yang banyak lebih afdal daripada yang sikit. Tetapi ada orang dia buat 8 rakaat duha sekali setahun, tapi ada orang buat 2 rakaat duha hari-hari. Mesti kita kata yang afdal yang buat 2 kali sehari tu, sebab dia apa? Dia istiqamah. Dia istiqamah, walaupun dia buat 2 rakaat sahaja, tetapi dia istiqamah. Hari demi hari dia buat, atau majoriti hari dia semayang duha. Dan kita tahu dari sudut semayang duha ni, waktu dia adalah ketika matahari dah mula meninggi, ketika matahari dah mula terbit. Katalah dalam contoh dalam pukul 8 atau 8.30. Kemudian dalam tempoh selama mana belum matahari tergelincir untuk masuknya waktu zuhur, pukul 11, pukul 12 masih boleh didirikan salat sunat duha. Jadi kita galakkan diri untuk buat, kalau kita ada kemampuan, buat 2 rakaat. Kalau rasa semangat, buat 8 rakaat. Itu lebih afdal. Tetapi kaifiat salat duha 8 rakaat mesti dipisahkan, ataupun afdal dipisahkan dengan salam. Dia tak boleh 8 rakaat 1 salam, tapi dia 8 rakaat 8 rakaat dari bentuk ada 4 salam. Maknanya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, dan 2 rakaat 1 salam. Baik, itu serba sedikit berkaitan dengan salat duha. Baik, kemudian saya nak pergi yang terakhir sebelum saya buka. Apa beza solat syuruk dengan sunat? Baik, salat syuruk dan salat duha, secara umum syuruk ni adalah penamaan lain dengan salat isyraq. Sebab tu tuan-tuan biasa dengar salat syuruk dan salat al-isyraq. Satu lagi adalah salat duha.
Pertama, kita katakan sebahagian ulama kata tak ada beza isyraq dengan duha, kerana duha ni adalah bermula daripada syuruqus syams. Duha bermula daripada syuruqus syams. Cuma sebahagian ulama membezakan, dia kata salat isyraq adalah salat duha yang dilakukan pada awal waktu. Salat isyraq adalah salat duha yang dilakukan pada awal waktu, tetapi salat duha ni masanya panjang. Jadi kalau pukul 7, katakanlah matahari atau syuruk tu pukul 7.45 atau pukul 7.30. Jadi kalau kita buat semayang waktu itu adalah salat isyraq dalam masa yang sama, ia adalah duha pada awal waktu. Tapi kalau kita semayang duha pukul 10.30, pukul 11, maka itu adalah bukan salat isyraq dah. Itu dipanggil sebagai salat duha dengan penamaan atau dengan waktunya yang begitu panjang tersebut. Allahu a'lam. 27 minit tu bukan pasal lah yang cacingnya waktu 27 minit. Yang dia tulis waktu syuruk tu dalam apa nama kalender, apa istilah jam apa elektronik apa tu. Macam tu lah, di masjid-masjid kan ada waktu solat, jam waktu solat tu. Maksud saya 27 minit yang Jakim buat mengatakan bahawa boleh semayang buat 27 minit selepas syuruk. 20 minit, okey. 27 minit selepas syuruk boleh buat. Okey, yang tu kalau ada pandangan itu adalah kajian dari sudut falak. Itu tempoh masa yang mereka tetapkan. Jadi ada kajian masa yang sama untuk syuruk tadi. Kita solat syuruk dan solat doa. Bagi saya pengiraan tempoh waktu tersebut hakikatnya adalah benda yang disebut secara anggaran. Takribi di istilah secara purata itu tempoh dia. Tetapi kita tengoklah, kalau zaman dahulu dia tidak ada pengiraan dari sudut timing waktu-waktu yang tertentu. Kalau kita tengok zaman-zaman yang terdahulu, cuma ulama-ulama dulu dia tengok kepada keadaan syuruk. Apa maksud syuruk? Matahari ni terbit. Orang kata bukan tolok tu terbit satu, tapi syuruk ni maksudnya matahari telah meninggi. Dia kata ala qadri ramhil. Tu sekadar segala apa semua, yang tu bahasan kitab-kitab lama. Tak, mereka tidak ada pengiraan-pengiraan yang tertentu. Tapi bagi saya secara mudah, kita fokus sebenarnya ibadat. Fokus sebenarnya semayang tu. Jadi bagi saya, kalau macam contoh tengok jam pukul 9, pukul 8.30, semayang lah, semayang duha apa semua. Daripada kita macam kekeliruan tentang waktunya bila, tepat ni, kadar sekian-sekian. Bagi saya itu adalah kemudian. Bagi saya fokusnya, kita dah tahu pukul 9 matahari dah meninggi dah. Kita dah tengok orang sebelah, kita dah cap, oh ni Muhammad, ni Abu, ni Ahmad. Maknanya dalam keadaan cuaca tu, matahari tu dah tinggi dah sampai kita boleh cam orang sebelah. Kalau pukul 6 pagi tu, kalau lalu sebelah-sebelah pun kita tak cam lagi, contoh pukul 5.30 apa semua. Tapi maknanya matahari tu dah meninggi. Maka pada waktu itu boleh untuk kita mendirikan solat duha ataupun solat isyraq pada awal waktu. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir sebelum saya buka kepada sesi soalan adalah salat witir. Witir ni adalah lawan kepada syafa'. Witir adalah ganjil, syafa' adalah genap. Shin, fa, ain, syafa'. Witir itu adalah waw, ta, ra, witrun. Witir ganjil, syafa' genap. Jadi kalau kita akan dengar ada salat syafa' dan ada salat witir. Salat syafa', salat 2 rakaat. Salat witir 1, 3, 5, 7, 9 dan seumpamanya macam tu. Salat yang dibuat dengan bilangan yang ganjil. Baik. Hakikatnya salat witir ni dianjurkan berdasarkan beberapa nas daripada Nabi SAW. Kata Rasulullah, innallaha witrun. Allah tu witir. Kan Allah ni esa. Allah wahid, Allah ahad. Wa ilahukum ilahun wahid. Kul huwallahu ahad. Allah wahid dan Allah esa. Allah tunggal dan Allah esa. Baik. Jadi kita katakan Allah witrun. Innallaha witrun yuhibbul witra, dan Allah suka kepada witir. Fa'autiru ya ahlal Quran. Maka lakukan witir wahai golongan ahlul Quran. Ni seruan Nabi SAW. Jadi witir ni tujuan dia adalah sebagai penutup bagi solat-solat kita seharian hari. Penutup, dia sebagai penamat. Maknanya dia ditutup dengan keganjilan. Dia ditutup dengan witir. Dan kita kata witir boleh dibuat dengan 1 rakaat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan 1 rakaat dijadikan sebagai adat kebiasaan.
Kerana yang afdal dibuat 3 rakaat. Macam kita buat masa salat apa? Selepas salat tarawih dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah sampaikan semua kita dalam bulan Ramadan. Amin. Jadi witir ni dibuat, contoh dalam bulan Ramadan kita buat 3 rakaat. Tapi tuan-tuan perasan tak dari sudut kaifiat, ada sebahagian ulama, sebahagian imam, dia buat 3 rakaat 1 salam. Dah ada pula buat 3 rakaat 2 salam. Macam tu. Jadi sebenarnya ini kerana terdapat nas dan hujahan terhadap kedua-dua perbuatan. Kita ni mudah je. Kita kalau tengok ada ustaz-ustaz dan diketahui dia ini lepasan belajar agama, dia kita tahu penguasaannya baik terhadap ilmu-ilmu agama. Jadi bila dia buat sesuatu perbuatan, maka positifnya kita adalah pasti dia ada hujah dia untuk dia buat perkara tersebut. Ni jangan, orang kita ni kadang-kadang dia suka kalau tengok ustaz tu buat lain, dia mesti akan petikan. Dia mesti akan cakap terlebih dulu, betul ke apa ustaz buat ni, tak pernah aku tahu pun, dia kata macam tu. Ataupun betul ke apa ustaz ni bagi tahu, aku tak pernah dengar pun, dia kata. Saya selalu sebut, kalaulah benda ni berlakulah in reality, saya nak tanya, bila tuan kata tuan tak pernah dengar apa yang saya sampaikan, saya nak tanya, berapa banyak ceramah tuan pernah dengar dalam hidup tuan? Tak, kadang-kadang kena juga cakap macam tu. Kadang kita terlalu mudah menafikan, lepas tu kita terus cakap saya tak pernah dengar. Benda yang kita tak pernah dengar tak semestinya orang lain tak pernah dengar. Dan satu lagi, benda yang kita tak pernah dengar tak semestinya benda tu tak ada. Tuan-tuan pernah dengar tak bila tarikh lahir saya? Tapi ada tak tarikh lahir saya? Ada. Jadi maksudnya janganlah kita mudah nafikan. Jadi sebab itu kita katakan, patut kalau kita tengok macam ada satu perbuatan ustaz-ustaz yang kita rasa macam mana ni, kita kena tanya pada siapa dia? Tanya pada ustaz tu sendiri, jangan tanya orang ustaz orang lain. Kadang-kadang kita tengok orang sebelah kita semayang, macam ni keadaan dia. Balik daripada lepas semayang tu, kita pergi belakang, kita tanya sembang orang lain. Awak tahu tak tadi saya tengok orang sebelah saya semayang sekian-sekian. Orang semayang tu masih ada dalam masjid, pergilah tanya dia, kenapa yang pergi sembang orang lain? Kan mudah jadi orang Islam macam tu. Okey. Jadi balik kepada isu kita ini tadi, kedua-dua pendapat tersebut dia ada dia punya pandangan dan kekuatan hujah masing-masing. Ada pandangan yang menyebut bahawasanya salat witir ni dipisahkan dengan satu salam, iaitu secara fasal, dia panggil fasal. Dia ada pisah dengan satu salam. Dan ada satu pendapat lain disebut secara wasal. Wasal ni secara sambung. Tak ada tahiyat, tak ada salam yang pertama. Tapi salam hanya satu sahaja. Lalu orang kata, kalaulah dia buat 3 rakaat 1 salam, tak kesama jadi macam maghrib? Kan ada larangan supaya tak boleh menjadikan salat seperti salat maghrib. Lalu kita kata macam mana hadirin hadirat? Kita kata betul. Tetapi maghrib 3 rakaat, tapi ada 2 salam, 2 tahiyat. Maksudnya ada 2 tahiyat 1 salam. Tetapi salat witir ni dia ada satu sahaja tahiyat dan dia ada 1 salam. Jadi dia tidak ada tahiyat yang pertama tu. Jadi dia rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua terus bangun ke rakaat yang ketiga, kemudian pada rakaat yang ketiga tu baru ada tahiyat akhir. Tetapi yang mana yang lebih afdal? Kalau ikut kepada ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka kata yang afdal adalah secara fasal, dipisahkan dengan 1 salam. Buat 2 rakaat bagi salam, kemudian bangun 1 salam, 1 rakaat. Kerana kalau kita buat macam tu, kita akan lebih banyak takbir, akan lebih banyak salam dan lebih banyak zikir. Kalau kita gabung sekaligus, dah kurang takbiratul ihram dan dah ada 1 salam saja. Kalau kita buat dua kali, maka dia ada 2 salam. Dan benda ni lebih afdal sebenarnya, dan lebih membanyakkan ibadat. Contoh seseorang yang kalau dia nak witir ni, hadirin hadirat, apa yang patut dia baca? Maka kita katakan dalam ikut hadis-hadis Nabi SAW, pada rakaat yang pertama Nabi baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la tu. Rakaat yang kedua Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga Nabi baca Qul huwallahu ahad. Sebahagian riwayat disebut Nabi baca Qul huwallahu ahad sahaja, seperti riwayat Sayyidah Aisyah. Tapi ada riwayat lain menyebut Nabi baca 3 Qul, yang macam imam-imam kita selalu buat. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Macam tu. Jadi kedua-duanya sebenarnya ada riwayat daripada Nabi SAW. Dan yang terakhir, witir ni kita buat sebelum tidur.
Tetapi kalau ada seseorang yang mana dia nak sembahyang tahajud, jadi kalau dia sembahyang tahajud, sepatutnya witir selepas tahajud, bukan sebelum tahajud. Lalu dia fikir, dia pun takut kalau dia tak bangun tahajud nanti, rugilah dia tak buat witir. Maka dia buat witir sebelum dia tidur. Maka yang ni adalah dibolehkan. Tetapi sekiranya Allah rezekikan dia bangun malam untuk ibadat dan dia buat salat tahajud, maka tidak perlu dia buat witir kali yang kedua, kerana witir yang tadi sebelum tidur tadi telah mencukupi dan memadai ke atas hal tersebut. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW, la witrana fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam yang sama. Wallahu a'lam. Tapi ada pandangan Ustaz mengatakan kita boleh buka balik waktu witir. Tapi pandangan saya adalah yang saya sebutkan. Terima kasih. Ada soalan? Saya ada 5 minit lagi. Okey. Tadi saya tak tangkap tadi Ustaz kata yang solat witir itu satu rakaat ya, tunggal boleh. Tapi yang Ustaz kata ada mazhab kata makruh yang satu rakaat. Betul, mazhab Syafi'i sebut makruh jika dilazimkan dengan satu rakaat setiap masa. Maknanya kalau hari-hari kita buat sembahyang witir satu rakaat sahaja, dalam mazhab Syafi'i disebut perkara ini dimakruhkan. Kerana pada pandangan ulama-ulama mazhab menyebut bahawasanya afdalnya adalah sebanyak 3 rakaat, seperti mana yang sabit Nabi SAW buat 3 rakaat dalam majoriti keadaan. Sebab tu kita kata bila Nabi bacakan rakaat pertama subhana rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Jadi Nabi buat 3 rakaat. Walaupun kita kata witir ni maksud dia tunggal 1 rakaat, tapi majoriti keadaan Nabi kalau Nabi witir dibuat secara 3 rakaat. Jadi sebab itu orang kata boleh buat, tetapi kalau dilazimkan selalu dia jadi makruh. Wallahu a'lam. Ya. Lepas tahajud disambung lagi dulu maksudnya? Sebenarnya tak menamakan konsep witir. Yang mana witir ni diakhiri dengan tunggal. Walaupun kita tahu, saya faham maksud satu mungkin yang tu jadi yang 3. Tetapi diikut kepada last kali. Last kita adalah syafa'. Last kita bukan witir dalam keadaan tu. Jadi syafa' tu maksud saya adalah 2 rakaat tadi. Jadi sebab itu kalau kita pergi ke banyak tempat, kalau di negara Arab, mereka akan sebut salatul syafa' ma'al witir, salat 2 rakaat kemudian 1 rakaat witir. Yang tu sebenarnya dianggap sebagai 3 rakaat. Jadi pendapat tadi saya kata sebenarnya yang lebih selamat, walaupun saya tahu pendapat yang tuan sebut tadi memang ada pandangan yang sebut boleh ditambah lagi dengan kadar permulaan semula. Tetapi kalau kita sebut kepada hadis tadi, kalau kita dah buat witir sebelum tidur dan selepas daripada tidur kita Allah takdir, Allah bagi rezeki kita buat salat tahajud, maka tak perlu pun untuk kita buat salat witir lagi, telah memadai. Kerana hadis tu jelas la witrana fi lailah. Ustaz, ya, berkenaan solat duha, 8 rakaat tu kalau macam pisahkan 2 rakaat awal pagi, 10 dari 2 rakaat dan pukul 10, pukul 11 itu dibolehkan sebab masih dalam waktu. Dibolehkan kerana masih dalam waktu dan dia tidak ada syarat mualat. Mualat ni kan mesti kena macam jamak takdim Zuhur dan Asar kan. Kita nak buat jamak takdim salat Asar pada waktu Zuhur, dia syarat dia mesti mualat. Maknanya selepas kita jamak takdim Zuhur, lepas Zuhur tu jangan kita pergi makan nasi goreng dulu, minum air dulu, sembang politik kat kedai kopi dulu, kemudian baru buat balik Asar tu secara takdim. Yang ni tak dibenarkan, kerana yang tu dianggap telah terputus mualat tu. Jadi ulama bahas tempoh mualat tu kadar 2 rakaat solat sunat. Jadi kalau lebih daripada 2 rakaat sunat baru kita nak buat yang Asar pada waktu Zuhur, yang ni tak dibenarkan. Sebaliknya Asar dibuat pada waktu Asar, dah tak boleh jamak takdim dah pada waktu tersebut. Jadi balik kepada soalan tadi, dibolehkan untuk dipisah-pisahkan dua-dua selama mana masih ada tempoh dan ada kemampuan kita nak buat. Wallahu a'lam. Boleh saya jawab soalan-soalan sini? Okey. Ada soalan, should we rukuk when imam rukuk even though we have not finished al-Fatihah?
Adakah boleh kita rokok ketika imam rokok dalam keadaan kita masih belum menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah? Saya sebut secara ringkas. Imam Al-Mawardi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, dia bagi tahu bacaan makmum dalam salat ni ada 3 keadaan. Yang pertama, apa yang imam baca, makmum baca. Yang kedua, apa yang imam baca, tak perlu makmum baca. Yang ketiga, khilaf. Adakah makmum perlu baca ataupun tak perlu baca? Yang pertama ni, contohnya kalau imam angkat takbir intiqalat, Allahu Akbar daripada qiyam kepada rakaat contoh, maka makmum baca juga Allahu Akbar, boleh bagi makmum sama baca. Dan kalau imam sebut Sami Allahu liman hamidah, makmum sebut juga Sami Allahu liman hamidah. Nampak? Bila imam Allahu Akbar, makmum pun sebut Allahu Akbar. Yang kedua adalah imam baca tapi makmum tak perlu baca. Yang ni adalah bacaan surah selepas Fatihah. Maknanya bila imam selepas Al-Fatihah, tiba-tiba imam baca Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Waktu tu makmum diam ke baca Alhamdulillah juga? Dia diam. Nampak? Sebab Quran kata wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarlah kamu dengan teliti dan diamlah kamu, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Ibnu Abbas kata ayat tersebut merujuk kepada solat berjamaah. Jadi bila imam tengah baca surah, makmum kena diam, makmum kena dengar dengan fokus. Dan yang ketiga, berlaku khilaf di kalangan para ulama adalah tentang isu bacaan surah Al-Fatihah. Kalau imam dah baca Al-Fatihah, adakah makmum boleh membaca Al-Fatihah selepasnya ataupun makmum tak perlu membaca? Yang ni berlaku beza pandangan hatta dalam mazhab Syafi'i pun. Tetapi pendapat yang paling tepat bahawasanya dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap wajib baca surah Fatihah. Sebab hadis jelas, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi siapa yang tak membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita pergi belajar ilmu tata bahasa Arab, salat di situ adalah nakirah. La sebelum itu adalah nakirah fi siyaqin nafyi, nakirah yang datang dalam konteks penafian yang membawa erti umum. Antara lafaz umum adalah nakirah yang datang selepas penafian. Jadi bila disebut salat di situ umum, meliputi salat wajib, meliputi salat sunat, meliputi salat jemaah, meliputi salat bersendirian, maka wajib baca Fatihah dalam keempat-empat kategori salat tersebut. Sebab salat tu umum. Jadi salat wajib ke wajib baca Fatihah, salat sunat pun wajib baca Fatihah, salat jemaah wajib baca Fatihah, salat sendirian pun wajib baca Fatihah. Jadi keadaannya begini, bila imam baca Fatihah, kita dengar dan kita diam. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada sebut imam disunatkan untuk diam seketika selepas Al-Fatihah supaya bagi ruang kepada makmum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Kemudian dalam kadar yang imam rasa makmum dah selesai, boleh bagi imam terus menyambung bacaan surah. Nampak? Macam tu baru kita akan rasa macam, oh, selamat saya ni, saya sempat baca Fatihah dan saya boleh dengar bacaan surah imam pula. Dia boleh gabungkan antara dua-dua pandangan tersebut. Jadi yang tu lebih okey. Okey, sebenarnya kalau bacaan yang dia baca tu panjang, tak ada masalah. Tapi yang masalahnya selepas waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu Akbar, yang ni masalah. Tapi kalau dia baca panjang, alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, sampai ayat ke-10 surah Kahfi sebagai contoh, maka yang ni tak ada masalah. Makmum dalam tempoh tersebut boleh menyelesaikan bacaan Fatihah, dan bila dia dah selesai, dia boleh fokus kepada baki-baki bacaan imam daripada salat tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian, bolehkah kita berdoa dalam bahasa Melayu dalam sujud akhir dan sebelum salam? Satu isu ini kita katakan secara sebutan tak dibenarkan. Maknanya tak boleh ketika sujud, ketika kita salat, khususnya salat fardu, tak boleh kita kata ya Allah bagilah aku kaya. Tak boleh dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau kita sebut dalam bahasa Arab, Rabbighfirli wa liwalidayya, atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah sebagai contoh, yang ni dibenarkan. Tetapi saya cadangkan, walaupun dalam kes-kes seperti ini, walaupun kita tahu doa ni mustajab ketika sujud, tapi kalau ada sesetengah doa yang susah kita nak sebut dalam bahasa Arab. Ada orang tu dia nak doa kepada anak dia supaya anak dia cemerlang PT3. Dah apa dia PT3 dalam bahasa Arab. Jadi kan tu pening kita nak baca doa gitu.
Jadi sebab itu doa-doa tu ditangguh selepas sembahyang lah. Maknanya kita angkat tangan lepas sembahyang doa pada Allah. Yang tu pun antara waktu yang mustajab juga. Allah. Jadi kesimpulan saya, okey, sebenarnya bacaan dalam hati ni kita katakan itu bukanlah bersifat doa, tapi semata kalau dia menzahirkan dalam hati dia bahawasanya ya Allah, contohlah dalam zikr lidah, ya Allah berilah kesihatan yang baik, maka yang ini tidak memberi kesan kepada solat. Dia dibolehkan tapi tidak memberi kesan pada solat. Tapi macam sifat doa yang sebenar adalah didengari. Sebenarnya sifat doa adalah sesuatu yang disebut melalui lidah. Itulah hakikat doa. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, saya cerita tadi kisah Ummul Mukminin Aisyah. Dia cari Nabi pada waktu selepas bangun tidur, dia tengok Nabi tak ada di sebelah dia. Kemudian dia pegang tengok Nabi sedang sujud. Kemudian dia kata dia dengar Nabi baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Maknanya bacaan dalam sujud ni bacaan yang didengari. Maksudnya diucapkan di lidah ke ataupun di hati? Kalau di hati tu ajaib benar, Sayyidah Aisyah tu dia boleh tahu dalam hati Nabi. Tapi disebut lidah, maknanya dibaca lidah. Cuma kalau seseorang menimbulkan dalam hati dia doa-doa tersebut, ni tidak ada masalah dan tidak memberi kesan kepada batal atau sahnya salat. Baik. Tapi kalau ada yang tempat-tempat lain sesudah solat sebagai contoh dia nak berdoa dalam bahasa Melayu, maka kita kata tidak ada masalah. Soalan yang berikutnya hadirin hadirat, boleh lagi kita sambung sikit? Okey, ada soalan ni, dia kata surah yang dituntut atau afdal dibaca semasa solat, contoh solat duha asyams, adakah sabit hadis? Kedua, pukul berapa afdal solat witir? Satu, kita katakan sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik surah-surah tersebut untuk tertentu, melainkan jika ada riwayat, dan riwayat tu pula sahih. Contohnya lah macam riwayat yang saya kata bacaan dalam solat witir tadi, rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la, kedua qul ya ayyuhal kafirun, ketiga qul huwallahu ahad. Lalu kalau seseorang dia semata dia nak baca kerana waktu duha, dia nak baca rakaat pertama wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua wadduha wal laili iza saja, dari sudut hukum tak ada masalah, dibolehkan. Bahkan boleh jadi waktu duha tu akan memahamkan lagi dan menjelaskan lagi tentang bacaan-bacaan dia demi matahari dan demi waktu duhanya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi bulan sekian-sekian. Jadi kita tidak ada masalah secara umum, kerana ayat Quran memang boleh dibaca dalam mana-mana sahaja solat. Dia kita tidak setuju kalau ada orang spesifikkan mesti kena baca. Walaupun sebenarnya boleh baca surah lain, boleh baca Alhaakumut Takatsur, boleh dibaca Inna A'taina. Dia tidak spesifik. Hatta kalau dalam kunut witir, salat witir tadi, kalau seseorang nak baca rakaat pertama wattin wa zaitun, boleh tak? Boleh, walaupun ada hadis yang sebut Sabbihisma rabbikal a'la, kerana ada kelapangan. Dan satu hadis yang saya baru ni dalam tak barulah 3-4 bulan lepas, saya baru jumpa satu yang menarik. Kita tahu Nabi SAW ada riwayat dalam Bukhari, Nabi jadi imam maghrib, Nabi baca surah Tur, wa tur wa kitabim mastur fi raqin mansyur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu', Nabi baca. Tapi ada riwayat lain, Sayyidina Umar jadi imam maghrib, Sayyidina Umar baca wattin wa zaitun. Maknanya saya dapat satu anggapan, maknanya para sahabat taklah faham kalau Nabi baca wattur ketika maghrib, kita pun kena baca wattur ketika maghrib. Sebab ni istilah dia al-amru fihi wasi', perkara ni ada keluasan. Jadi boleh baca mana-mana surah yang kita nak. Jadi macam ada orang kata kalau sembahyang hajat kena baca ayat kursi dulu, kemudian baru baca surah sekian. Yang ni kita kata tak semestinya. Boleh jadi rakaat pertama kita baca surah sekian, boleh jadi rakaat kedua kita baca surah sekian. Kedua, pukul berapa afdal salat witir? Kita kata tidak ditetapkan, tetapi seafdal salat malam adalah pada penghujung malam. Iaitu ada orang tanya afdalus salah ba'dal maktubah, seafdal salat selepas salat fardu salatun fi jawfil lail, salat pada pertengahan malam. Jadi kalau kita bangun tahajud contoh, kemudian selepas tahajud kita witir, itu lebih afdal berbanding witir sebelum tidur. Wallahu a'lam. Ustaz, benarkah tidur selepas salat subuh menyebabkan kefakiran? Yang ni. Satu, kita katakan ini ada satu hadis, tetapi hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut adalah hadis dhaif. Satu, kita kena jelas ada satu hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Nabi sebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, kau berkatilah umatku ini pada waktu paginya. Ulama-ulama dari kalangan sahabat, mereka kata waktu pagi ni waktu berkat. Siapa yang nak cari rezeki mula waktu pagi.
Siapa yang nak cari ilmu mula waktu pagi. Siapa yang nak kesihatan yang baik, kalau nak jogging waktu pagi, jangan jogging 12 tengah hari. Jadi kita nak buat benda ni semua pada waktu pagi, sebab dapat keberkatan yang Nabi doakan. Dan hatta dalam Quran cerita Nabi ni berperang pun pada waktu pagi. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Dan kuda perang yang keluar perang pada waktu subuh. Sehingga Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi dia kata ini adalah hadis yang menunjukkan Nabi ni majoriti peperangan berlaku pada waktu pagi. Jadi sebab itu sebahagian ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka nasihat kepada anak-anak jangan tidur lepas subuh, sebab tak mendapat rezeki tersebut ataupun keberkatan tersebut. Jadi itu secara mafhum daripada hadis. Kalau nak dapat berkat daripada waktu pagi ataupun berkat waktu pagi daripada doa Nabi, seseorang kena buat sesuatu, bukan tidur, tapi dia perlu buat sesuatu. Dia bekerja, dia cari rezeki, dia orang kata jual nasi lemak, dia jogging, dia cari ilmu contoh, dia dapat doa keberkatan. Tapi dah kalau dia tidur saja, maka dia tak termasuk dalam kategori tersebut. Tapi kalau orang kata ada tak hadis yang menyebabkan kefakiran, kita kata tidak. Tetapi kalau tidur sepanjang hari boleh menyebabkan orang fakir miskin. Kalau tidur selepas subuh tak boleh. Tapi kalau tidur sepanjang hari, melainkan kalau dia kerja online lah, ataupun ada dia punya pembantu-pembantu dia. Tetapi kita, orang kata secara umum harus tidur selepas subuh. Tetapi kita kata jangan diselalukan, jangan diutamakan. Kerana ada dua larangan tidur ni, selepas subuh dan selepas asar. Tetapi kedua-dua hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan semua hadir dan lapangkan masa pada pagi ini. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa dan tersilap mana kata. Juga jika ada beberapa perkataan yang saya sampaikan tidak tepat dan maklumat yang saya bagi tahu tidak betul, saya alukan teguran dan pembetulan. Aku ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.